Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bertemu lagi kita dalam rancangan mukaddimah pada pagi ini. Semoga pagi kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu paginya. Semoga program kita di pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penonton, insya-Allah mukaddimah pada pagi ini kita akan bincangkan satu topik berkenaan dengan sejenis penyakit yang sangat bahaya. Penyakit ini lebih bahaya daripada kencing manis, lebih bahaya daripada sakit jantung. Sakit ini menyebabkan penghuni syurga terkeluar dari syurga. Wal'iyazbillah. Sakit ego. Jangan ke mana-mana, insya-Allah kita bincang sebentar nanti. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, tajuk perbincangan kita pada pagi ini sakit ego. Sejenis penyakit yang sangat bahaya. Lebih bahaya daripada kencing manis, lebih bahaya daripada darah tinggi dan segala penyakit lain. Kerana sakit ini telah menyebabkan penghuni syurga terkeluar daripada syurga. Ini bahaya. Itulah berkenaan dengan iblis, laknatullah alaih. Sidang penonton dikasih sekarang, apa yang dimaksudkan dengan ego? Apa yang saya nak terangkan berkenaan dengan sakit ego ini? Di dalam bahasa Arab, ia disebut dengan al-kibru, ataupun selalu kita ungkapkan dengan takabur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk syurga seseorang yang di lubuk hatinya ada serengan-rengan sebiji zarah penyakit kibr, ego ini. Lalu ada sahabat yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu wa ni'aluhu hasanah." An yakuna thawbuhu hasanan wa ni'aluhu hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Jadi bila Nabi kata tak akan masuk syurga seseorang yang di lubuk hatinya ada penyakit ego ni, al-kibru ini, sahabat pun datanglah tanya Rasulullah, adakah seseorang dia ni suka pakaiannya cantik, kasut dia pun cantik. Sahabat tanya, adakah yang ni pun termasuk dalam al-kibru, ego, sombong ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Allah itu cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cantik dan Allah suka yang cantik-cantik. Makna al-kibru, makna ego yang dilarang di dalam agama, yang akan menyebabkan tuan dia tak dapat masuk syurga. Nabi menyebut al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang hina kepada manusia lain. Ini maksud kibru. Ini maksud ego yang menyebabkan iblis terpelanting keluar dari syurga. Iblis ni dia dah rasa nikmat syurga. Dah makan, dah minum, dah duduk dengan segala nikmat dalam syurga. Tetapi oleh kerana iblis ada penyakit ini, dia terpelanting keluar daripada syurga, wal'iyazubillah. Al-Quran menceritakan kepada kita kisah iblis ini. Apabila Allah perintahkan iblis sujud pada Adam. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-12, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita jawapan iblis yang ego ini. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, takkanlah aku nak sujud pada Adam. Khalaqtani min nar. Ya Allah, kau cipta aku dari api. Kau cipta Adam dari tanah. Api sifatnya menjulang, sifatnya dilihat hebat. Takkan aku yang dibuat dari api ini nak sujud kepada Adam yang dibuat dari tanah? Inilah al-kibru. Inilah perangai iblis
yang tidak menerima kebenaran. Dalam masa yang sama, memandang hina kepada manusia lain. Jadi penyakit ini cukup berbahaya. Bagaimana yang saya sebut tadi, lebih bahaya daripada kecil manis. Lebih bahaya daripada H1N1. H1N1 mati. Kecil manis mati. Al-kibru tak dapat masuk syurga. Kerana itulah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati-hati kita, hati umat Islam daripada terkena virus Al-kibru ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh terbaik kepada kita. Baginda adalah contoh suami, baginda adalah contoh ayah, baginda adalah contoh pemimpin, baginda adalah contoh ahli ibadah, baginda adalah contoh menjawab soalan ahli ilmu, baginda adalah contoh jiran, dan segala-galanya contoh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada langsung penyakit ego dalam diri baginda. Tidak ada langsung penyakit tidak menerima kebenaran dan memandang hina kepada manusia yang lain ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda ni yang paling sempurna, walaupun baginda ni dah yang terbaik. Jadi pengajaran yang penting untuk kita ambil pada pagi ini, kita menilai diri kita sendiri. Siapa sahaja kita, apa sahaja pangkat kita, apa sahaja keturunan kita, maka nilailah ada atau tidak di lubuk hatiku ini sifat tidak menerima kebenaran. Dan inilah juga yang melayakkan golongan Yahudi mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka kepada Yahudi kerana mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak menerima kebenaran. Mereka melihat hina kepada bangsa Arab. Orang Yahudi yang baca dalam kitab mereka berkenaan dengan Nabi akhir zaman, mereka menyangka bahawa Nabi akhir zaman dari kalangan Bani Israel. Tetapi apabila mereka dapati Nabi akhir zaman dari Bani Ismail, lalu Yahudi yang tahu kebenaran menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu layaklah mereka digelar dengan gelaran al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat utama Yahudi yang melayakkan mereka dimurkai oleh Allah, tahu dah kebenaran Muhammad, tahu dah Muhammad ni Nabi akhir zaman, tak ikut juga. Bahkan mereka melawan, bahkan mereka mengkhianat, bahkan mereka merancang untuk menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang sangat menarik yang menunjukkan bahawa Yahudi ini sangat-sangat tak terima kebenaran. Kisah Islamnya tok guru mereka yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. InsyaAllah kita bincang seketika nanti. Sidang penonton jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan sakit ego ini, sakit al-kibru ini, yang kita dah nyatakan tadi menjadi penyebab iblis terkeluar dari syurga, yang menjadi penyebab layaknya golongan Yahudi digelar dengan gelaran al-maghdubi alaihim. Bagaimana saya janjikan tadi, satu kisah yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menunjukkan pada kita betapa egonya Yahudi daripada menerima kebenaran. Maknanya tak terima kebenaran dan pandang hina pada manusia yang lain. Suatu hari datang seorang tok guru Yahudi, seorang padri yang bernama Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam setelah membaca kitab Taurah, kitab Injil, Abdullah bin Salam mendapati bahawa sifat-sifat Nabi akhir zaman sepenuhnya, exactly, berada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Salam mengambil keputusan untuk memeluk Islam. Ini orang yang insaf, orang yang menerima kebenaran. Lalu dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia mengucap dua kalimah syahadah, lalu menyatakan bahawa saya nak bagi tahu satu perkara, wahai Rasulullah. Orang Yahudi ni sangat jahat, sangat kibr, sangat ego mereka dari menerima kebenaran. Buktinya cuba Rasulullah panggil dia orang, Rasulullah tanya, siapa saya, Abdullah bin Salam ni di sisi dia orang. Lalu Rasulullah panggil, ya ma'syarul Yahud,
panggil orang Yahudi, Abdullah bin Salam bersembunyi di balik pintu. Wahai orang Yahudi sekalian, apa pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Kata Rasulullah. Lalu beramai-ramai Yahudi ini menjawab, oh, tu tok guru kami. Tu orang paling alim di kalangan kami, orang paling baiklah tu. Tiba-tiba Abdullah bin Salam muncul dan menyatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Spontan. Yahudi yang ramai tadi bertukar. Dialah orang paling jahil, dialah orang paling khianat, tak boleh percaya, dialah orang paling penipu. Tengok ni. Inilah al-kibr. Inilah egonya Yahudi tak menerima kebenaran. Walaupun tok guru mereka sendiri. Selama ini tok guru mereka iktiraf. Apabila tok guru mereka menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana apa? Kerana ego. Kerana al-kibru yang ada di dalam hati golongan Yahudi ini menyebabkan mereka menolak kebenaran. Ini penyakit yang ada dalam hati manusia Yahudi ini. Tidak penonton yang dikasihi sekalian. Penyakit ego ini, al-kibru ini ada banyak faktor. Di antaranya lah memang kesombongan, kezaliman dalaman, sombongnya manusia walaupun dia tahu dah kebenaran. Allah cerita tentang Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ini dan pengikutnya, mereka tahu Nabi Musa ni betul. Tetapi mereka tolak juga. Surah An-Naml ayat 14. Allah Ta'ala menyebut wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia orang ni kata Allah, mereka engkar Musa dalam keadaan hati mereka yakin Musa ni betul, Musa ini baik. Tetapi oleh kerana kezaliman di lubuk hati mereka, kerana kesombongan Fir'aun ini, tak terima kebenaran dari Musa. Kamu siapa Musa? Kan? Ini di antara faktor utama manusia menjadi al-kibru, ego, tak nak terima kebenaran. Di antaranya lagi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit ini berlaku pada manusia. Kalau kecil manis sebab makan gula banyak. Kalau darah tinggi, sakit jantung, banyak kolesterol. Faktor sakit ego ini kadang-kadang kerana seseorang itu dari keturunan yang dianggap hebat. Kadang-kadang kerana harta yang dimiliki. Kadang-kadang juga penyakit ini wujud kerana pangkat seseorang. Dan juga Imam Ghazali juga menyebut dalam Ihya-nya faktor-faktor ini. Ada juga Imam Ghazali sebut kerana kecantikan. Ini berlaku banyak selalunya pada orang perempuan. Dia rasa dia cantik. Dia rasa dia pangkat besar. Kemudian dia rasa dia harta banyak. Kan? Menyebabkan mulanya timbul virus ego ini, al-kibru ini. Kalaulah ego ini terkena kepada seorang suami, ibu-ibu yang di rumah, para isteri, bukan kita nak ajar supaya menuduh suami. Kadang-kadang ada juga keegoan yang berlaku kepada para isteri. Di pejabat ada yang menjadi ketua ego dan ada juga yang menjadi orang bawahan sebagai ego. Maka kita kena menilai diri kita semua, siapa sahaja kita, apa pun pangkat kita, apa pun status kita dalam masyarakat, cantik ke kita, tak cantik ke kita, ramai pengikut ke, tak ramai pengikut ke, apa saja, nilailah diri kita. Takut-takut terkena penyakit ini, takut-takut digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan al-maghdubi alaihim. Kita tahu kagak benar, tapi kita tak terima. Kita pandang hina kepada orang yang membawa kebenaran. Teruskan perbincangan kita berkenaan dengan sakit ego ini. Bagaimana yang saya jelaskan tadi, ada beberapa faktor yang menjadi sebab seseorang itu dilanda penyakit ini. Memanglah kalau penyakit ini terkena kepada seorang suami, dia jadi suami yang tak nak dengar pandangan isteri. Kalau terkena kepada isteri pula, tak nak dengar nasihat suami. Kadang-kadang ego ataupun al-kibru ini berlaku kepada ayah, pada orang yang lebih dewasa, faktor umur. Dia duk kira garam, dia makan lebih banyak, lagi banyak kilo, kamu makan garam kemudian.
juga menyebabkan dia al-kibru, tidak terima kebenaran, lalu memandang hina kepada orang yang lebih muda. Yang berpangkat tinggi, bos, minta maaf, kadang-kadang ada di kalangan yang menjadi pemimpin organisasi, apabila terkena penyakit ini, ia tidak mahu mendengar pandangan ataupun nasihat daripada orang bawah. Dan orang bawah pula apabila ada juga, jangan duk kata bos je yang ego. Orang bawah juga ada egonya, ada al-kibrunya. Ego orang bawah sentiasa mencari lemah orang atasnya, mencari kekurangan dan sebagainya. Apapun, di mana saja kita, selidikilah diri kita. Carilah cara untuk merawat. Kita muhasabah, kita nilai, takut-takut ada sifat tak terima kebenaran tadi dan pandang hina kepada orang yang membawa kebenaran, carilah ubatnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan beberapa cara untuk merawat penyakit Al-Kibr ini. Antaranya Imam Al-Ghazali menukilkan ucapan Sufyan Ibn Uyainah. Kata Sufyan Ibn Uyainah, seseorang yang melakukan dosa kerana nafsu, kemudian dia bertaubat, ia kemungkinan untuk taubatnya diterima oleh Allah besar. Bagaimana dosa Nabi Adam AS, lakukan dosa kerana nafsu, tersilap. Bila dia bertaubat, Allah terima taubat Adam AS. Kata Sufyan Ibn Uyainah lagi, sekiranya seseorang itu melakukan dosa kerana al-kibru, kerana ego tadi, dosa yang dibuat kerana tak nak terima kebenaran, kerana ego tadi, al-kibru tadi, maka dibimbangi, taubatnya tak diterima oleh Allah, kemudian dilaknat oleh Allah, sebagaimana berlaku kepada Iblis laknatullahi alaih. Iblis, dia telah engkar perintah Allah dengan takabur. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, menyenaraikan Iblis di kalangan golongan kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini telah engkar perintah Allah dalam keadaan penuh ego, rasa dia lebih mulia daripada Adam, wa kana minal kafirin, digolongkan di kategori orang-orang yang kafir. Intaha kalam Sufyan Ibn Uyainah. Kemudian di dalam kita merawat jiwa kita sendiri, jangan kita cepat melihat orang lain. Suami jangan cepat cakap, isteri saya ego ustaz. Isteri jangan cepat tuduh suami. Suami jangan cepat tuduh isteri. Bos jangan katakan anak buah. Anak buah jangan cepat nak tuduh bos. Kita cermin diri kita sendiri dahulu. Di antaranya ialah kita mengingati satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cerita kat kita, dialog di antara syurga dan neraka di hari akhirat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menyebut bahawa neraka berkata, qalatin nar uthirtu bil mutakabbirin. Allahu akbar. Ini dialog antara syurga dengan neraka. Hadis riwayat Bukhari. Uthirtu bil mutakabbirin. Aku diberi hak untuk mengutamakan orang-orang yang takabur, orang-orang yang ego, orang-orang yang ada penyakit tak terima kebenaran dan penyakit melihat orang yang membawa kebenaran itu melihat hina. Dia rasa syok sendiri. Kata neraka, aku diberi hak untuk mengutamakan golongan seperti ini, golongan al-mutakabbirin wal-mutajabbirin, orang-orang yang ego ini, wal-iyazubillah. Jadi kalau kita lah rasa diri kita pandai, tahu segala-galanya, bila kita ingat hadis-hadis seumpama ini, sekurang-kurang boleh merawat jiwa kita. Di antaranya lagi digalakkan kita untuk menziarahi orang sakit, menziarahi kematian, mengingati kematian. Moga-moga ini melahirkan sifat tawaduk, melahirkan keinsafan kita. Kalau kita rasa ada di kalangan kita yang ada penyakit itu, cuba bawa dia pergi ziarah orang mati, tengok orang mati, dengan harapan kita hatinya menjadi lembut. Dan penonton yang dikasihi sekalian, juga di antara cara untuk kita rawat diri kita ataupun siapa sahaja yang ada penyakit kibr ini, dengan kita merenung kisah-kisah umat terdahulu.
Tengoklah kesombongan Fir'aun yang memimpin Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dengan segala bala tentera, segala kehebatan, Fir'aun akhirnya mati di dalam air, tenggelam. Kita lihat sejarah umat terdahulu, akibat golongan-golongan yang sombong dengan Allah ini akhirnya dihancurkan oleh Allah, kena azab di dunia, dan di hari akhirat lagi teruk azab yang mereka kena. Dan di samping itu juga kita kaji juga sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat baginda terlalu tawaduk, mendengar pandangan isteri, mendengar pandangan hamba, mendengar pandangan anak-anak kecil. Semoga kita mampu untuk mencontohi baginda. Semoga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit ego ini. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, sekadar itu, semoga kita dipanjangkan umur untuk bertemu dalam sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.